Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan tengah hari? Oh, ada yang jawab dah. Kena cek tu kan? Suruh buka mulut, lepas tu ambil apa tu, lampu tu kan, biasa doktor cek tu dalam mulut. Cek ada tak bekas-bekas makan kan. Kalau sisa dah lama boleh cam dengan yang baru, betul? Saya rasa depan saya doktor nurse ni lagi mahir lah. Masya Allah. Boleh cek darah juga kan? Boleh kenal pasti tu makanan baru masuk ke lama. Wallahualam. Subhanallah, tuan-puan sekalian yang dihormati lagi dikasihi, yang dimuliakan. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. 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 Tadi kita dah mulakan dengan zikir kan? Kita memuji Allah dengan Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar. Keempat zikir itu yang kita mulakan tadi, kita sudah pun menanam tanaman syurga, tuan-puan sekalian. Nampak macam biasa, tetapi kita telah pun menanam tanaman syurga. Itu disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ini cerita Nabi ya. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, apabila aku turun langit yang ke-6. Langit ke-6 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim langit ke-6 ke-7, selalu confuse. Nabi Musa langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7. Lalu Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, katakanlah, sampaikan salamku buat umatmu, dan katakanlah kepada umatmu bahawasanya syurga itu subur, syurga itu luas, dan tanahnya sangat subur, dan tanamannya ialah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi perbezaan besar tuan-puan sekalian yang hadir dengan yang tak dapat hadir. Sebab bukan semua, ini hospital, kita faham ada shift lah, ada jadual, dan tuan-puan pun korbankan waktu rehat ni. Kalau biasa waktu sekarang buat apa ni? Tidur, memang sedap tidur. Lagi bulan Ramadan kan, sambil buat kerja tu tak sabar, kejap lagi tidur, kejap lagi. Mindset dalam kepala tu, kejap lagi tak sabarnya. Tidurlah atas lantai ke, tak ada bantal ke, lena je, betul tak? Tapi anda telah korbankan waktu tidur. Pengorbanan yang sangat besar dilakukan di bulan Ramadan. Dan ada yang menyusun jadual ni, di hadapan saya ada doktor, ada nurse, ada matron, ada kaki tangan, pengurusan pentadbiran, semualah, Masya Allah. Ada driver, tak sebut kan. Besar tu peranan, tak bergerak, tak ada driver tau. Lepas tu ada cleaner mungkin, cleaner mogok satu hari, habislah. Semua terkendala, betul atau tidak? Maksudnya setiap dari kita ada peranan yang besar, bukan kecil. Tak boleh cakap, saya kalau tak pergi tak ada apa, hospital tu jalan macam biasa. Ya betul, hospital mungkin jalan seperti biasa tanpa kita seorang. Tapi bila kita tidak menjalankan tugas kita dengan amanah, dengan integriti, dengan jujur, yang menjejas, yang terjejas ada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita bersyukur sebab Allah pilih kita berada di dewan ini. Dan kita masih hidup sampai saat ini, dan kita bertemu dengan Ramadan. Kita bertemu dengan Ramadan. Ada orang tak doa, bertemu je. Ada orang berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, tapi tak sempat. Mati sebulan sebelum, seminggu sebelum, 1 hari sebelum, 1 jam sebelum, 1 minit sebelum, ada 1 saat sebelum Ramadan, dia meninggal. Walaupun dia doa nak masuk Ramadan, nak jumpa Ramadan. Tapi kita yang tak ada doa bersungguh-sungguh beria, dah dekat dah, lusa dah puasa. Bukannya excited, tapi macam sudah rasa macamlah sebulan tak boleh makan, padahal malam boleh makan. Bila sehari sebelum Ramadan beria, makan. Hari ni kena makan banyak-banyak. Esok tak boleh makan dah. Padahal malam besok tu boleh makan. Masya Allah.
Tapi Allah tetap pilih kita. Saya nak cerita satu kisah benar berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ni, dia bermimpi ada 3 orang sahabat baik di zaman Rasulullah. Dia 3 orang ni dia bersahabat baik. Tiga pergi perang. 2 orang syahid di medan perang. Tinggallah seorang sahabat dia tak syahid, tak mati di medan perang. Dia sempat berjumpa dengan Ramadan. Tapi kawan ni bermimpi, dia bermimpi antara 3 orang kawan tu, yang berkawan baik tu, 2 orang yang syahid lambat masuk syurga. Yang belum syahid tu masuk syurga dulu. Lalu dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Yang syahid tu masuk lambat. Tetapi yang belum syahid tu masuk awal lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kerana yang tidak syahid itu dia sempat bertemu dengan Ramadan. Dia sempat jumpa Ramadan. Dan sesungguhnya beza orang yang sempat bertemu Ramadan dengan tak, bagai langit dan bumi. Besar sangat perbezaan. Kalau nak kupas tentang kesyukuran dan kemuliaan dan kelebihan yang Allah beri pada kita yang masih hidup pada saat ini, yang masih sihat, masih boleh puasa, yang masih lagi boleh meneruskan amal ibadah hari ini, pekerjaan, jauh beza dengan orang yang lumpuh, orang yang tak boleh nak puasa, orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh, tak boleh puasa, orang yang terlantar, orang gila, orang-orang istimewa yang tak boleh puasa. Tetapi kita ni yang sihat walafiat, Allah berikan kesempatan untuk temu Ramadan dan buat ibadah. Ada satu perkara yang sangat hebat, nikmat yang sangat tinggi, tak ada bandingannya. Nikmat suami yang baik, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat pekerjaan, tak boleh nak banding dengan nikmat Ramadan. Sehingga disebutkan, sekiranya kamu tahu nilai yang ada di dalam bulan Ramadan, maka kamu pasti akan mengharapkan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Kalau kita tahu betapa besarnya setiap saat yang berdetik di bulan Ramadan, kita semua mengharapkan Ramadan sepanjang tahun, bukan setahun sebulan sahaja. Tapi kita nak hari-hari Ramadan. Tetapi itu berkait dengan iman kita, keyakinan, kepercayaan kita terhadap bulan Ramadan. Subhanallah. Hari ini kita dah sampai ke 8 Ramadan. Ramadan yang ke-8. Rasa cepat ke rasa lambat? Ya. Siapa yang masih lagi level kanak-kanak, dia rasa lambat. Ada lagi yang tak balik lagi ni, tak mumayyiz ni kan. Baru 8 Ramadan ke, ya Allah, 22 hari lagi. Tu tahap masa kecil-kecil dulu, betul tak? Jadi dia mungkin nampak tua di luar tapi dalamnya masih kanak-kanak. Ada orang luar nampak pakai kanak tapi dalamnya adalah orang dewasa. Yang tu mungkin doktor boleh guna MRI ke kan, scan ke apa ke, tengok dari segi kadar pertumbuhan otak ke, mungkin tak berkembang. Saya gurau ya. Tapi maksud tu mendalam juga tu. Kalaulah kita masih lagi rasa Ramadan ini lambat berlalu, kita masih lagi level peringkat yang sangat rendah. Kefahaman dan ilmu kita berkaitan dengan Ramadan. Sampai kita menghitung hari. 22 hari lagi. Okey, tak lama dah 22 hari. Tak sabar-sabar nak Ramadan berlalu. Nak hore boleh makan siang, boleh buat apa semua. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tapi bagi yang sudah kenal dan jatuh cinta kepada Ramadan, maka dia rasa sangat cepat masa berlalu. Ya Allah, hari ni dah 8 Ramadan, 1 juzuk pun tak habis lagi. Hari dah 8 Ramadan, aku belum lagi tarawih pun dah tinggal dah. Hari tu 3 hari je tarawih. Sekarang, aduh, bila nak pergi ni? Bila nak pergi, tahu-tahu dah habis Ramadan. Pada malam pertama semangat kan, orang lelaki siap pakai baju Melayu samping, macam nak akad nikah kan, bersemangat ni, siapkan ni, okey, kita tarawih. Masuk malam kedua, betul tak dah makin kurang? Tak perlu tunggu 2 minggu, malam kedua dah kurang, malam ketiga dah kurang. Berlaku pun di tempat kami, di taman kami, di surau kami. Mula-mula penuh sampai koridor penuh kat tangga. Lepas tu dah makin kurang. Akhirnya tak ada dah kat koridor, semua kat dalam je belaka. Tengoklah di masjid-masjid. Dan siapakah itu? Sila terasa lah ya, dia masing-masing. Jangan tengok orang lain, kita sendiri. Masya Allah. Kita boleh cipta macam-macam sebab dan macam-macam alasan kita tidak pergi tarawih.
Nanti kalau saya sempat, saya kupas sikit supaya kita kembali mencintai tarawih dan faham nilai tarawih. Puasa ada tak di bulan lain? Ada. Tahajud ada tak di bulan lain? Solat ada di bulan lain, sedekah, zakat semua di bulan lain. Yang tak ada di bulan lain satu je, tarawih. Hanya tarawih saja yang tidak ada di bulan lain, yang khusus di bulan Ramadan. Sebab itu disebutkan tak cukup syarat. Tak cukup syarat Ramadan hanya puasa. Kesempurnaan Ramadan kita terletak pada tarawihnya. Bahkan nama tarawih juga disebut sebagai tahajud. Ia boleh menggantikan kepada tahajud. Kenapa? Bukan dari sudut amalan tu, dari sudut besarnya ibadah tarawih itu sendiri. Sebab itu kalau kita rujuk hadis Nabi, man qama Ramadan atau man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa pada siang hari dan bangun qiyamul lail pada malam hari dengan penuh keimanan, keyakinan, tidak ragu-ragu dengan ganjaran yang Allah janjikan, tidak ragu-ragu dengan pengampunan yang Allah janjikan, tidak ragu-ragu dengan syurga yang Allah janjikan, dia tak ada ragu-ragu sedikit pun, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dia pasti akan diampunkan segala dosa yang terdahulu. Dia ibarat seperti bayi yang baru lahir, bersih, suci. Tapi dengan syarat siangnya dengan puasa. Itu daripada subuh sampai maghrib. Dan bila start maghrib, kita mula ibadah malam. Sebab itu ada hadis Nabi tentang ibadah malam ini. Barang siapa yang solat maghrib, solat isyak, kemudian solat tarawih dan solat subuh, maka dia seumpama melakukan ibadah sepanjang malam. Kalau kita gabung semua ibadah tu, mungkin sejam ke sejam setengah. Malam ada berapa jam? Berapa jam, tuan-tuan, puan-puan? Kita kira daripada pukul 7 ke 7 lah kita kira. Senang sikit. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita letak sampai 6. 11 jam. Mampu tak kita nak ibadah 11 jam? Tak mampu. Tapi dengan kita solat maghrib, maghrib tu dah start malam, kita solat isyak, kemudian solat tarawih, umpama seperti kita melakukan ibadah sepanjang malam. Kalau waktu siang, kan kita mula puasa sampai buka, ibadah sepanjang masa. Start buka pula, solat maghrib sampai subuh, kita ibarat seperti solat sepanjang malam. Syarat, jangan tinggalkan tarawih. Jangan tinggalkan solat tarawih. Sangat besar fadilat dan manfaatnya, sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan solat tarawih. Yang Nabi beza-bezakan adalah ada malamnya Nabi solat jamaah, ada malamnya Nabi solat bersendirian di rumah. Sebab Nabi bimbang jika Nabi sentiasa jamaah di masjid, akhirnya ia menjadi wajib bagi umatnya. Kalau tarawih je, wajib jemaah. Tapi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, melihatkan keadaan umat Islam semakin leka, semakin lalai, semakin kurang mencintai solat tarawih, maka Sayyidina Umar melancarkan ataupun menyuruh semua berkumpul di masjid untuk menunaikan solat tarawih berjemaah pada setiap malam. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i kita dan berapa mazhab yang lain, solat tarawih afdal adalah solat berjemaah. Dan itu jawapan kepada wanita, mana lebih afdal? Afdal pergi masjid. Kalau kat rumah dapat jemaah, silakan. Tetapi kalau kita sebut afdal di masjid, kecuali jika ada fitnah, maka kalau selamat daripada fitnah, masuk pintu asing, kita pergi tutup aurat, tak ada pergaulan bebas, tak ada fitnah apa, maka solatlah di masjid berjemaah, kerana afdal solat tarawih berjemaah. Dan orang perempuan, kalau orang tanya, Ustazah, mana afdal perempuan ni, solat jemaah di masjid ke di rumah? Kalau kat rumah solat seorang-seorang, jawapannya dua-dua afdal mengikut situasi. Dua-dua baik, dua-dua bagus. Sebab orang perempuan, ialah malam pertama dia pergi, semangat kedua tak ada alasan lagi, malam ketiga kan afdal kat rumah tu, ya saya kat rumah. Bila dia dah mula rasa berat nak pergi solat berjemaah, mungkin kita ada anak kecil tak sesuai bawa, itu tak apa, solat di rumah pun tak apa, Alhamdulillah. Tapi bila solat di rumah, akhirnya kita tak solat, betul tak? Bila kita niat nak buat tarawih seorang-seorang kat rumah, akhirnya tak terbuat. Beza bila pergi masjid dan surau, tidak ada apa-apa halangan, pergilah. Sebab ia mendatangkan khusyuk, mendatangkan lagi fokus, menguatkan semangat untuk ibadah. Betul atau tidak? Beza dengan rumah.
Kalau kita duduk rumah, kalau saya lah solat tarawih kat rumah, nampak kerja rumah. Nampak kerja tak siap, nampak jadi serabut lah, itulah, inilah, sampah pun nampak bucu-bucu tu. Kalau tak semayang, tak nampak sampah tu. Tak semayang nampak, rambut. Rambut siapa bergumpal tepi tu. Nampak je benda yang tak kena. Tak semayang tak nampak. Tak tengok TV lagi tak nampak sampah-sampah tu. Masa semayang tu lah gatal lah, itulah, sikit pinggang lah, sikit lutut lah. Masa mengumpat tak rasa. Mengumpat tengah berdiri, sedap kan cakap pasal orang. Tak lupa sikit lutut tu. Setengah jam pun tak apa berdiri. Sungguh tuan-puan sekalian. Tapi solat tarawih ni memanglah agak berat. 8 rakaat. Berat ke 8 rakaat? Sebenarnya tak berat. Kalau ikut jumhur ulama, solat tarawih itu 20 rakaat. Itu jumhur, majoriti ulama. Solat tarawih itu 20 rakaat. Itu yang Nabi buat, itu para sahabat buat. Sekian-sekian ada perbahasan ulama. Kemudian adalah pendapat yang kedua 8 rakaat. Kemudian ada pendapat 36 rakaat. Kita nak ambil 36 ke, nak ambil 20 ke, nak ambil 8 ni? Ada yang kata 20, Masya Allah. Semua muka macam 20 belakang ni. Nampak macam penat sangat ni solat malam tadi ni. 20 ni. Sebab nampak wajah bercahaya elok semua ni, Masya Allah. Ke sebab pakai filter ni? Subhanallah. Tuan-puan sekalian, siapa yang tak pernah rasa ataupun tak pernah melalui pengalaman solat tarawih 20 rakaat, cubalah sekali. Cari masjid yang buat 20 rakaat. Dia mula-mula rasa berat sampai lebih daripada 10, kita tak kira dah lepas tu. Kita enjoy, kita akan layan je, kita akan fokus kepada bacaan. Lepas tu kita akan solat demi solat demi solat sampai siap. Dah habis. Masya Allah, nikmat dia sangat berbeza. Tapi bagi kita yang daripada dulu sampai sekarang 8 rakaat tak pernah cuba untuk lawan hawa nafsu tu, sebab syaitan dah tak ada. Jangan salahkan syaitan lagi ya. Syaitan kalau boleh dia memang nak empuk juga kita sekali-sekala kan. Asyik salahkan dia. 11 bulan salahkan dia cukuplah. Sebab bulan ini wasusilati syayatin, dibelenggu syaitan. Kalau kita masih lagi malas ibadah, itu bukan syaitan dah, itu memang kita dah tu. Itu memang kita, bukan kita jadi syaitan ya. Memang selama ni syaitan rupanya dah lama dah lepas kita. Okey, nama ni tak perlu observe dah dia. Tak perlu buat apa-apa dah. Dia dah mewakili kita di kalangan manusia. Dia sendiri dah bertukar jadi kita dah. Jadi tak perlu nak hasut-hasut apa. Kita akan kenal selama ini kita ataupun syaitan bulan Ramadan lah. Tengoklah, kita dengar Al-Quran, kita dengar zikir, kita dengar solat dan sebagainya. Masya Allah. Okey tuan-puan sekalian, itu mukadimah sebelum memulakan ya. Jadi yang saya 15 minit itu tak dikira ya. Kita kira sekarang ni, ceramah baru bermula. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada KPJ Tawakal KL Specialist Hospital. Terbaik kan? Ada Tawakal tu, KPJ Tawakal KL Specialist Hospital. Tadi ada yang tanya, Ustaz pernah sampai sini? Saya rasa saya sekali pertama. Tapi kalau KPJ Seremban tu ada beberapa kali, KPJ Kajang pun ada juga. Masa tu saya kena refer case. Dan ada juga beberapa kali saya pergi KPJ Kajang. KPJ KL ni tak pernah. Nak jemput ke saya masuk ward? Kotlah ada rawatan Ustazah masuk, rawatan jadi comel Ustazah. Rawatan untuk apa-apa tak tahulah kan, rawatan untuk sihat. Saya adalah macam buat rawatan masuk drip. Bukan sebab sakit, tapi kan kadang drip untuk segera vitamin, multivitamin apa semua macam tu kan. Ada dekat klinik, ada dekat hospital. Kadang-kadang kita makan tak apa ni nama, tak makan suplemen, kadang makan makanan kesihatan ni tak konsisten. Tapi saya rasa membantu jugalah. Tengoklah kan, drip tu sebenarnya dia masukkan vitamin apa kan. Bukan pasal drip kecantikan nak cerah, bukan tu tak. Tapi yang multivitamin tu. Kat sini ada ke? Tak ada. Tak ada. Tak dia datang sini. Okey, subhanallah. Tapi besar KPJ sini ya. Ini yang paling, bukan paling besar. Nampak luas sikit lah. Lobby saya tak tengok betul-betul. Saya tak ukur bangunan ni berapa tadi. Okey, tuan-puan sekalian, nak ucap terima kasih kepada Puan Muafazila Azian binti Mak Jadi selaku MC tadi. Pembaca doa Encik Ahmad Ridwan. Dia panggil Ustaz. Saya rasa betul Ustaz. Nampak gaya Ustaz kan? Ke? Baru start? Okey, sentiasa start ya.
Okey, terima kasih Dr. Nur Hisham bin Mansur, Medical Officer. Puan Maisarah binti Omar, Regional Chief Executive Officer, Central Region 1. Encik Muhammad Sofian bin Ismail, Chief Executive Officer, Puan Bahagia. Wah, unik namanya. Mana Puan Bahagia? Online dia tengok online. Unik kan? Puan Bahagia binti Zakaria, Chief Nursing Officer. Wah, kali pertama kot saya jumpa. Mesti masa kecil dia Bahagia. Kan? Bahagia datang. Okey, Bahagia datang depan. Masya Allah, mesti dia orang yang macam riang ria Bahagia. Sebab dia jadi doa tau. Okey. Tapi doa saya ada nama gembira dekat sini. Okey. Puan Azia Salwa binti Abdul Aziz, Head of HR Department, Barisan Kaki Tangan KPJ Tawakal Care Specialist Hospital. Muslimin-muslimat menonton secara fizikal ataupun secara alam maya, bagi tepukan untuk semua. InsyaAllah. Okay. Ini waktu yang mencabar juga, waktu live. Tak pernah kita live ni dekat-dekat tengah hari ni. Kebanyakannya semua pun lelap. Bukan tuan puan, saya rasa yang tengah tengok di rumah pun sambil-sambil lelap tu. Sambil telefon jatuh atas muka ke, macam tu kan. Yang depan ni pun ada yang lelap ni. Kita nak buat exercise sikit. Tuan puan, bangun kejap. Bangun. Okey, kamu tak payah tinggikan pun, cuma alih je. Okey, kita akan buat lompat bintang ya. Jadi kalau ada handphone pun letak bawah, betul ni, kita akan buat lompat bintang. Lama tak buat kan? Kita kena buat serentak. Kalau lagi tak serentak lagi tu, kita tak akan berhenti. Jimat dah masa saya ceramah. Okey, saya tahu masing-masing penat. Lepas tu makan sahur tadi kan, makan nasi kadang tu memang rasa ngantuk. Subhanallah. Okey, jadi kita buat aktiviti sikit. Tangan ke depan, dua-dua tangan ke depan. Tahu kan? Tangan ke depan buat macam ni lah. Gitu. Okey. Buat tegang, regang. Tunduk sikit, tunduk. Tunduk sampai rasa pinggang. Ke dah tak ada pinggang sekarang? Okey, buat tegang. Okey, sampai ke depan macam ni je tuan-tuan. Gitu, biar rasa pinggang tu. Rasa tak pinggang? Rasa. Okey, sekarang ke kanan pula. Buat macam tu. Tangan tu gabung macam tu. Tunduk sikit. Masya Allah. Tuan-tuan kan jaga kesihatan orang lain. Diri sendiri jaga tak ni? Okey, kiri pula. Tadi kanan kan, kiri pula. Tunduk lagi. Hai, Masya Allah. Okey, sekarang ke mana pula? Ke atas. Kalau dapat buat ke atas dengan sopan. Awak hati-hati. Jangan ni. Okey. Awak boleh tutup gini. Gitu. Okey. Masya Allah. Sekarang pusingkan sikit kepala. Pusing betul-betul. Ikutlah nak pusing berapa kali. Jangan laju sangat. Takut tercicir kepala. Kan? Okey. Pusing. Ikutlah, lepas tu urut sikit bahu masing-masing. Urut dua-dua tangan. Saya ni pegang mic. Okey, ada dua tangan kat. Urut kuat-kuat sikit. Cekik sikit lah air masing-masing. Ngantuk sangat ni. Baru start ceramah ni. Okey, subhanallah. Urut bahu. Okey, urut bahu pula. Tadi leher, sorry. Okey, lengan. Sadar tak lengan masing-masing? Sadar kan? Dia lagi nak puji diri sendiri. Okey, urut pinggang masing-masing. Okey, berapa lapis ada? Okey, rahsia. Saya suka tuan belakang tu dibuat gini. Buat gini. Buat sampai regang ke belakang. Buat. Semangat semua. Masya Allah. Rasa lega tak? Pusing gini sikit. Pusing. Buatlah. Kuat rentang ke apa ke, gaya bebas ya. Okey, lega. Okey, tegang sikit ke belakang macam tu kan. Masya Allah. Okey dah? Okey, kita akan ceramah berdiri, boleh? Okey, silakan duduk. Masya Allah. Dia ingat kita tak perasan dia ngantuk. Dia cuba cover sedaya upaya, tapi saya duduk atas pentas ni nampak jelas ya. Saya sekadar membantu saja. Sebab saya tahu tuan-puan datang masuk dewan ni memang niat nak mendengar. Tapi sebab malam tadi Kia mulai 5-6 jam, jadi kita faham masing-masing kan, bila tak cukup tidur tu, dia ada kesan-kesan dia. Dia ada tanda-tanda orang Kia mulai ni, ada tanda-tanda. Jiwa dia jadi tenang. Dia boleh tidur dalam apa jua keadaan. Itu tanda orang yang Kia mulainya tahajudnya banyak. Walaupun suara Ustazah kuat macam ni pun,
Dia tenang, jiwa yang tenang. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, tajuk kita memang terbaik ke babum. Tahniah pada pengajar yang pilih tajuk ini. Hamba Allah atau hamba Ramadan. Tu dia. Hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Kita pun rasa faham ke tak faham tajuk ni kan? Penceramah pun antara dua juga ni. Hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Sebenarnya ungkapan ini diungkapkan oleh para ulama dan juga para hukama. Ulama ni kita tahulah ilmuwan, hukama ni bijak pandai. Kita panggil cendekiawan Islam. Ada dua ungkapan yang memberikan gambaran kepada tajuk kita ini. Ungkapan yang pertama, man kana ya'buduna Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Wa man kana ya'buduna Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Saya ulang lagi sekali. Man kana ya'buduna Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Siapa yang menyembah Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan akan berlalu. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua, salafus salih menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan, jadilah kamu hamba Allah, dan janganlah kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apa yang dimaksudkan golongan yang menjadi hamba Ramadan dan ia bukan menjadi hamba Allah? Kita boleh kenal pasti diri kita sendiri, jangan tengok orang lain. Kita ni hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Ciri-ciri orang yang menjadi hamba Ramadan bukan hamba Allah, dia hanya melakukan ketaatan, meninggalkan larangan di bulan Ramadan saja. Tapi habis bulan Ramadan, dia kembali semula melawan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Itulah hamba Ramadan. Ia berlaku tak pada zaman sekarang? Berlaku. Banyak. Tapi kita tak boleh cakap pula kita tidak dibenarkan menempelak ataupun memeli ataupun merendahkan orang yang bila bulan Ramadan dia menukar pakaiannya, dia menukar personalitinya. Bila bulan Ramadan sekian-sekian, kita tak boleh kata baik tak payah berubah, baik tak payah pakai tudung kalau sebab Ramadan. Tak boleh ungkapkan begitu. Sebab keadaannya ketika itu lebih baik daripada sebelum dia Ramadan. Tetapi sekiranya dia memang berniat dia pakai begini sebab Ramadan bukan kerana Allah, maka amalannya tidak diterima Allah. Sebab memang ada sebahagiannya begitu betul-betul kerana Ramadan. Contohlah pembaca berita di negara pasir 2 butir. Bukan negara kita lah. Bila bulan Ramadan dia pakai tudung menghormati bulan Ramadan, dan memang dia bukan niat untuk hijrah, bukan niat nak tutup aurat, bukan niat apa, kerana menghormati bulan Ramadan. Dan sebaik habis Ramadan dia buka balik seperti biasa. Daripada awal itu Allah paling tahu, Allah Maha tahu apa niat dia, dan dia sendiri pun memang berniat begitu sebab menghormati Ramadan. Sedangkan Ramadan itu sendiri adalah makhluk Allah. Ramadan itu sendiri diberikan kurniaan kepada umat Nabi Muhammad untuk menambahkan ibadah kepada Allah, bukan beribadah kerana Ramadan. Sebab itu ulama ni sebut, man kana ya'buduna Allah, man kana ya'buduna Ramadan fa inna Ramadan qad madha. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan akan berlalu. Bila Ramadan berlalu, hijrah dia pun berlalu, tutup auratnya pun berlalu, solatnya pun berlalu. Dia berlalu bersama dengan semua amalan pun berlalu. Maka dia kembali menjadi dirinya semula. Tetapi wa man kana ya'buduna Allah, siapa yang menyembah Allah, fa inna Allaha yuhyi wa yumiit. Fa inna Allaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup dan Allah itu tidak mati, kekal selama-lamanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sendiri ada kenalan-kenalan yang sebegitu. Bukan orang lain, kenalan-kenalan. Mungkin ada jiran-jiran begitulah. Saya rasa ada di keliling kita pun begitu.
Kita rasa syukur melihat dia di bulan Ramadan. Kita tengok Masya Allah sejuknya mata. Kita pun mendoakannya. Tapi masuk saja satu Syawal dia kembali semula seperti biasa. Itu dari sudut aurat, dari sudut ibadah, dari sudut Al-Quran. Ada orang bulan Ramadan dia paksa diri dia baca Quran. Dia baca. Tapi satu Syawal langsung tak buka sampai 30 Syawal sebab hari-hari makan. Hari-hari kan department ni buat, kan bahagian ni pula, kan buat ni pula. Jadi nak puasa sunat 6 hari tu pun tak boleh, sayang. Yelah sebab yang ni nasi biryani kan, ni nasi ni pula. Ui. Subhanallah, 30 hari kita berpuasa untuk menundukkan hawa nafsu. Untuk puasa 1 hari di bulan Syawal sangat mencabar. Bermaksud sepanjang Ramadan itu mendidik hawa nafsu tak berjaya. Kita cuma empang je hawa nafsu. Habis Ramadan dilepaskan sungguh-sungguh hawa nafsu. Tak tunggu Ramadan Ustazah, setiap kali berbuka kita memang lampiaskan hawa nafsu kita. Sebelum tidur, makan, esok tak boleh tidur. Tak boleh tidur, esok tak boleh makan. Ngunyahlah juga. Mana kerepek, biasa tak pandang pun. Semualah rasa nak makan. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu yang disebut oleh salafus salih. Kun rabbaniyan, jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, wala takun ramadaniyan, janganlah kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Sebenarnya itu sahaja dari sudut kesimpulan maksud hamba Allah ataupun hamba Ramadan. Kamu menjadi hamba Allah, kamu akan kekal ibadah, kekal taat di mana-mana bulan. Orang beriman, dia tidak perlukan mana-mana waktu untuk beriman kepada Allah. Orang beriman tidak memerlukan mana-mana tempat untuk dia taat kepada Allah. Sebab ada orang bila pergi Mekah Madinah dia taat. Dia ikut syariat. Dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Tapi bila dia kembali ke tanah air, dia kembali kepada akhlak dan perangai dia semula. Ini adalah orang yang memerlukan kepada tempat baru dia beriman. Ada orang memerlukan kepada masa baru dia beriman. Ada orang yang memerlukan kepada kawan baru dia beriman. Ada orang adalah syarat-syarat tertentu. Ini bukan iman yang sebenar. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat. Jadi kita pergi kepada sekarang pukul berapa? 1.12. Kita sampai 1.30. Dan saya diberitahu Ustazah 40 minit sekian, 20 minit ada untuk soal jawab. Betul kan? Jadi sebenarnya kita dah masuk soal jawab dah ni. Tinggal 20 minit je lagi ni. 1.10, 20 minit. Dah masuk soal jawab. Cepat tak masa berlalu? Cepat. Sebab kita ada senaman apa. Bijak kan berceramah bulan Ramadan, kena kreatif sikit. Kalau boleh kita buat 10 pusingan senaman. Dah lah air tak bagi. So ceramah kan. Okey tuan-puan muslimin muslimat. Bila sebut Ramadan, saya kongsikan tak adalah banyak 3 tips supaya kita tak jadi hamba Ramadan, kita jadi hamba Allah. Saya faham tugas tuan-puan sekalian sangat berat di hospital. Kadang shift, jadual, patient ramai tak? Kalau ikut pengalaman statistik, pesakit bulan Ramadan menurun ke? Menurun. Masya Allah, menurun sikit. Bila Syawal, bila puasa, bila raya? Menaik. Betul atau tidak? Bila Ramadan macam nak sakit pun malas macam tu. Rasanya apa faktor rendah dari segi kadar sakit dan sebagainya? Apa faktor? Pemakanan. Kemudian bila Syawal kenapa jadi naik? Pemakanan juga. Itu disebut dalam hadis Nabi. Tidak ada kantung yang lebih buruk umatku mengisinya melainkan perut. Dan sebab itu disebut segala penyakit berpunca daripada perut. Bukan hanya penyakit zahir, sakit perut ke, demam ke, kanser ke, itu zahir. Bahkan penyakit hati juga berkait dengan perut. Riak, takabur, ujub, sum'ah, apa semua penyakit hati, dengki, sangka buruk pun berkait dengan apa yang kita makan dan bagaimana kita jaga perut kita. Orang yang selalu memenuhi hawa nafsunya dengan makan dan minum sesuka hatinya, tak jaga, tak bertanggungjawab dengan amanah Allah suruh jaga kesihatan ni, dia memiliki hati yang keras. Orang yang sentiasa mengikut hawa nafsu. Sebab nafsu paling suka apa? Bukan makan sikit, sikit-sikit makan. Bukan tidur yang sikit, sikit-sikit tidur. Bukan cakap sikit, sikit-sikit bercakap.
Bukannya shopping sikit, sikit-sikit nak shopping. Mujulah gaji sikit. Kalau gaji besar tak tahulah kan. Kalau suami bagi, ambil 1,000, habiskan hari ni juga. Oh, hore lah, rasa macam syurga sekejap kan. Masya Allah. Kita duduk menternak nafsu kita. Sila terasa ya, ternak perut kita. Tapi bulan Ramadan, fakta sains tak boleh nafikan. Bagaimana puasa menjadi tongkat ajaib kepada perawat. Para doktor dah buktikan, saintis dah buktikan. Sampai keluarlah cara puasa yang kita sebut intermittent. Intermittent, betul? Intermittent fasting. Yang start puasa pukul 8, sama ada 12 jam ataupun 16 jam. Dia boleh makan pukul 8 ke pukul 10 ataupun makan pukul 12 kan. Sebab nak turunkan berat badan. Itu adalah cara puasa diperkenalkan oleh pakar-pakar tertentu. Ada yang buat menjadi, ada yang buat tak menjadi. Subhanallah. Subhanallah. Tapi kita tahu puasa yang terbaik sebagaimana puasa yang disyariatkan oleh Allah, Tuhan sekalian alam dan yang menciptakan manusia. Puasa pada waktu siangnya. Itu kan bila malam tidur termasuk, memang kita tak terasa nak makan. Tapi terasa jugalah sarapan tu sampai ke 12 bertahan tu. Tapi mana lagi mencabar? Puasa malam ke puasa siang? Puasa siang. Lagi sekarang musim panas, tuan-puan sekalian. Dan kita tahu hari pertama kita penat, talarat, mulut pun berbau kuat sikit. Hari kedua, hari ketiga, masuk keempat, kelima, badan kita dah mula rasa ringan. Mulut kita dah kurang dah sikit berbau, tak macam hari pertama kedua. Kita dah tahu proses detoksifikasi yang berlaku. Macam betul je sebut tu kan. Daripada doktor nurse ni, janganlah kira angguk je lah. Kalau saya salah pejam mata lah. Susah nak cakap daripada doktor nurse ni. Proses detox tu berlaku, betul atau tidak? Proses hormon yang terganggu sepanjang 11 bulan tu. Sebab apa? Dia baru badan nak proses, fokus kepada metabolisme lah, untuk hormon tertentu lah. Tapi bila masuk makanan, badan kita mula fokus kepada proses penghadaman yang memerlukan tenaga yang banyak, perhatian yang banyak daripada seluruh tubuh. Dah makan, nak alihkan pula darah, nak divert itu, divert ini. Baru dia nak berhenti rehat, masuk kepek lah pula. Baru nak berhenti rehat, lepas proses, donat pula masuk. Kan orang minum air manis pula. Badan kita penat, sentiasa bekerja sampai tertangguh dan tertunggak kerja-kerja yang lebih penting kepada tubuh badan. Tapi bila masuk bulan Ramadan, seronok tubuh badan, 13 jam sehari secara berturut-turut. Mereka boleh beri fokus kepada gerak kerja yang tertangguh, yang terganggu selama 11 bulan. Sebab itu kita dapati kadar kesihatan pun menaik. Kadar fokus sepatutnya menaik. Kita boleh tengoklah pada diri kita sendiri pun. Subhanallah. Betul tak? Bila masuk 4 hari, 5 hari, kita dah tak rasa sangat penat, lapar dan dahaga. Itu antara kemukjizatan yang berlaku bila kita meninggalkan makan minum kerana Allah. Tapi kalau kita tak niat puasa, dapat tak kita tahan perut sampai pukul 10? Kita tak niat puasa, cuma kita tak makan lambat. Pukul 11 tak makan lagi. Aduh, pedihlah perut. Pukul 12 tak makan lagi. Sebab apa? Kita meninggalkan makan minum tu bukan sebab puasa, bukan kerana Allah, tapi tak sempat makan. Tapi peliknya bulan Ramadan, apabila hati itu raja kepada seluruh tubuh badan, yang akan menundukkan kepada seluruh anggota badan. Hati itu kan raja. Bila raja ditawan, maka rakyat semua dapat ditawan. Bila hati niat untuk meninggalkan makan minum kerana Allah, maka seluruh anggota badan, organ dalaman semua akan taat kepada apa yang telah diniatkan pada hati. Meninggalkan makan dan minum kerana Allah. Allah yang akan mencukupkan segala keperluan. Datang lapar, mula rasa macam perih, lepas tu hilang. Lapar dahaga, tak tahu daripada mana pada malam tadi, tak minum banyak pun air, tapi boleh hilang dahaga. 13 jam, tuan-puan sekalian. Bahkan para perokok, ni merokok tak semua ni? Tak. Subhanallah, alhamdulillah. Bayangkan nikotin ni biasanya dia akan bagi signal pada otak 2 jam sekali, suruh memenuhi keperluan dia tu. Dia bagi signal nak rokok. Itu kadang meeting panjang, orang perokok kena keluar sekejap, kalau tak ada idea. Sebab ketagihan tu datang kan. 2 jam nikotin dah bagi dah signal. Kalau tak, dia akan jadi ketar-ketar ke, tak boleh fokus ke. Walaupun dapat sedas 2 pun, dia dah rasa okey. Tapi bayangkan bukan 2 jam, 13 jam, 14 jam. Ada negara tertentu siang panjang sampai 15 jam. Nikotin pun boleh tahan.
Ibaratnya lah. Nak kata betapa besarnya ibadah meninggalkan makan minum, berpuasa kerana Allah, maka Allah yang akan memelihara dan menjaga seluruh tubuh badan kita sehingga kita boleh sesuaikan dalam keadaan yang tanpa minuman, tanpa makanan. Saya sebut 13 jam, tuan-puan kira lah, memang 13 jam pun. Kalau 6 sampai pukul 6, 12 jam. Sampai pukul 7, sebenarnya kita hampir 14 jam. Kita tak makan, tak minum sedikit pun. Sebelum itu para orientalis, para saintis kata orang Islam ini gila, bodoh. Orang Islam ini melemahkan umatnya. Sebab apa? Tak bagi makan dan minum. Mereka kata siang budak-budak, ini penyiasaan. Siang kanak-kanak, remaja tak dimakan minum siang hari selama sebulan berturut-turut, ini penyiasaan. Tapi bila mereka buat kajian terhadap tikus yang dipuasakan, lepas tu disuntik dengan sekian-sekian, tikus yang tak puasa disuntik sekian-sekian, mereka dapati umur tikus ini lebih panjang dan dia ada proses merawat diri apabila dia berpuasa berbanding tikus yang disuntik dengan sekian-sekian. Macam-macamlah rawatan yang dia buat. Akhirnya kajian membuktikan dan mereka mengatakan puasa adalah kuasa penyembuh yang sangat terbaik untuk pelbagai penyakit. Betul tak doktor? Ada doktor? Macam doktor je belaka ni. Bila masuk hospital memang nampak muka doktor semua. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Baik, yang pertama, amalan. Amalan yang sekiranya kita ni memang tahap pemalih betul-betul lah. Memang sama, tak ada beza. Pasal Al-Quran banyak tu juga. Ramadan, hari pertama je semangat. Masya Allah, tu pun rasa ahli syurga dah. Kan? Hari tu baca 4 muka surat. Sebab biasa 4 hari baru 1 muka surat. Tapi dapat 4 muka surat, macam jamin syurga dah ni. Hari pertama, hari kedua dah 2 muka surat, hari ketiga langsung muka surat dah tak nampak. Malas, ni tahap yang malas betul-betul ni. Memang ada tak yang macam ni? Dia tak ada beza. Masuk bulan Ramadan, bezanya dia tinggalkan makan minum je. Yang lain sama ya belaka. Malas macam mana pun, kalau saya nak kata sibuk, saya percaya semua orang ada masa. Mustahil 24 jam sampai tak ada masa untuk Al-Quran. Mustahil. Saya masa belajar dekat Mesir dulu, mungkin suasana Mesir macam tu orang Arab. Kita buat perbandingan kebersihan ke apa dari sudut mereka bila bulan Ramadan dengan Al-Quran. Memang luar biasa. Diorang akan jalan kaki, pergilah shopping mall ke, pergilah mana-mana, Al-Quran kat tangan je sebanyak masa. Sama ada Al-Quran saiz tapak tangan, kan ada Al-Quran kecil ataupun Al-Quran yang kecil lagi, ataupun Al-Quran besar. Biasanya yang saiz tapak tangan. Bahkan bila kita naik bas tu bergoyang-goyang dengan penuh. Memang style macam tu juga. Masa zaman saya belajar berapa tahun yang lepas, saya macam tua sangat rasa bila sebut belajar. Umur saya 41, saya belajar masa kat Mesir tu 22, 23. Maksudnya hampir 18 tahun, 19 tahun yang lepas kan. Saya tak tahu suasana Mesir sekarang macam mana. Bila naik bas tu, bas padat macam orang India punya bas tu kan. Kita tengok negara India kan, masuk naik penuh, memang tak boleh, tak ada ruang langsung. Sempit macam tu pun duduk baca Quran. Daripada depan sampai belakang, bas goyang-goyang duduk baca Quran lagi. Baca Quran. Hampir semua macam tu, laki ke perempuan. Dia jadi kebiasaan, jadi budaya. Tunggu bas dengan Al-Quran. Tak ada ni borak-borak apa ni. Sambil berjalan Al-Quran sepanjang Ramadan, kita boleh tengok suasana tu. Mereka bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Mana tahu lepas ni kat KPJ ni masuk lift Al-Quran. Kan duduk masuk lift, ya Allah semua dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Jalan-jalan Al-Quran dengan passion pun, Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Baqarah. Gitu kan. Sebenarnya betul atau tidak, kalau kita cari masa untuk baca Quran memang ada. Betul atau tidak? Sebab kita masih lagi ada masa berbual, bergurau senda, tengok gosip-gosip, tengok isu viral. Kita masih ada masa lagi untuk scroll. Dah hari-hari tengok baju raya tapi tak beli-beli. Kan? Dah 30 dah kita tengok orang jual baju raya. Tak masuk lagi shortlisted, tak masuk lagi 3, tak ada 10, tak ada, duduk layan je. Kan? Hari-hari pula sekarang ni promosi, pandai betul dia orang kan. Hari-hari keluar video baru. Kita ada masa sebenarnya. Bayangkan buka je telefon tapi buka apps Al-Quran. Sebenarnya ada orang yang dah khatam Al-Quran pada 8 Ramadan. Ada orang khatam, saya pernah jumpa 3 hari sekali dia khatam. Setiap lepas solat 2 juzuk, setiap solat 2 juzuk, setiap solat 2 juzuk. Oh, meriah. Sebelah tu ada bazar. Sekarang kau berapa ni?
Satu memang waktu rehat. Oh, ada kursus. Oh, subhanallah. Tu barulah cover sikit. Ada bazar. Saya tarik balik. Bukan dia orang ada bazar, dia orang ada kursus. Yang bunyi riuh kat belakang tu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi saya tak sebut lagi tahap. Saya nak sebut tahap paling rendah. Kalau tak buat juga, kita bimbang sebagaimana Nabi SAW sebut, celakalah kamu, malanglah kamu akan tersungkur menyesal. Nabi kata, sekiranya berlalu Ramadan, kamu tetap tidak dapat pengampunan Allah. Jadi basicnya tuan-puan sekalian, walaupun ada tarikan di belakang tu, fokus juga pada saya. Macam tak sabar nak menyertai mereka di belakang tu kan. Okey, fokus. Basic ni yang paling kurang, malas macam mana, sibuk macam mana, perbanyakkan istighfar di bulan Ramadan. Perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Kerana apa? Memang puasa itu sendiri, ibadah puasa itu sendiri, Allah sendiri dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa Allah ingin berikan pengampunan. Hadis yang saya baca tadi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa yang terdahulu. Dan dengan ibadah malamnya pun ada kaitan dengan Allah, pengampunan Allah. Subhanallah. Lailatul Qadar sendiri, bila Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah doa yang paling utama bila bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa doa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikut saya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan. Maafkanlah aku ya Allah. Subhanallah. Bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, sekiranya saya, Aisyah tanya, bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah doa yang terbaik? Doa yang terbaik jumpa Lailatul Qadar pun Nabi suruh mohon ampun, mohon maaf daripada Allah, minta maaf dengan Allah. Sebab itu, yang pertama, Ramadan ini tujuannya untuk dapat takwa, tapi kita tak akan dapat takwa melainkan kita diampunkan Allah. Misi besar utama kita sepanjang bulan Ramadan dengan ibadah siang, ibadah malam, sedekah dan semuanya, supaya kita dapat pengampunan Allah. Itu antara medal ataupun trofi yang terbesar yang perlu kita dapat daripada bulan Ramadan, diampunkan Allah. Subhanallah. Sebab itu disebut contoh bab sedekah. Nabi sebut apa? Sedekah itu memadamkan dosa-dosa kamu. Umpama seperti air memadam api. Sedekah. Nabi sebut sadaqatun junnah. Sedekah itu perisai daripada api neraka. Bila kita bersedekah di bulan lain, takkan sama di bulan Ramadan. Nabi sebut apa? Bila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bilakah waktunya sedekah paling afdal? Nabi sebut fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dan apakah sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan? Memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada orang-orang yang susah, orang yang tak mampu. Sebab kalau kita beri makan kepada jiran, belum tentu jiran makan makanan kita tu, dia pun ada makanan dia. Beri makan pada kawan pun sama juga. Bagi yang mampu ni, masing-masing ada keinginan. Belum tentu yang makan orang beri itu ikut selera kita, betul atau tidak? Tapi bila kita beri kepada asnaf fakir miskin yang tak ada pilihan, memang tak ada kewangan, tak ada duit, maka itulah makanan yang mereka makan. Sebab apa? Nabi bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa, sama ada berbuka ataupun bersahur, maka dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Kalaulah kita beri setiap hari 10 orang makan berbuka, sebulan kita bukan dapat puasa 30 hari, tapi kita dapat pahala puasa 300 hari. Faham tak? Sebab kita satu hari kita beri makan lagi pada 10 orang, ataupun 9 orang lah, campur kita jadi 10. Suami-suami ni yang beri nafkah, sediakan makan minum untuk isteri sepanjang ni, tuan-tuan dapat pahala lebih. Isteri-isteri yang bekerja ni,
Bang, tak apa, hari ni saya beli makanan bazar. Tak apa bang, hari ni saya dah order dah. Tak apa bang, hari ni berebut suami isteri, bergaduh ni. Saya hari ni, saya nak keluarkan belanja buka puasa. Sebab betapa kita berimannya dengan hadis Nabi itu. Sebab nak dapat pahala puasa suami, dapat pahala puasa anak. Lepas tu tak cukup lagi nak dapat pula pahala puasa jiran. Awak jangan masak gini, saya nak masak. Saya masak special nasi Bukhari. Awak jangan masak tau. Jangan masak. Sampai ketakutan lah jiran tu diberi amaran. Tak. Sebab apa saya sebut begini? Sebab kita dengar hadis ni, tapi kita tak cuba membayangkan. Kita tak cuba yakin dan beriman betul-betul. Tapi kalau kita yakin dan beriman, kita akan berebut. Kita tak akan rasa merungut. Hari-hari saya masak. Tetapi bila Allah takdirkan kita dapat suami yang pemalas, contoh suami yang kurang rajin, bukan pemalas ya, kurang rajin, dan dia tak pernah pun nak belajar masak, nak masak ke apa, kita lah masak sahur, kita lah masak buka. Dia tolong sikit-sikit. Tapi berbahagialah bila kita yang menyiapkan makan dan minum bagi keluarga kita berpuasa, maka kita dapat pahala semua orang berpuasa. Orang yang puasa tu tak kurang, bukan yang dapat separuh. Kita dapat penuh, dia pun dapat penuh. Masya Allah. Okey, itu yang pertama, perbanyakkan istighfar. Ni sambil dengar-dengar ceramah, istighfar je lah. Astaghfirullah. Macam tu kan. Astaghfirullah. Jangan tunggu nanti saya nak beli tasbih digital tu lah. Tak beli-beli seminggu, duk tangguhlah istighfar. Istighfar je sepanjang masa. Orang yang istighfar, bila dosanya gugur, baca Quran nanti boleh lama sikit. Yang duk baca Quran ngantuk, baca setengah muka surat dah tak nampak Al-Quran dah. Ya Allah, sadaqallahul azim. Engkau lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambamu, ya Allah. Lepas tu tutup Al-Quran, serah diri kepada Allah kan. Sampailah buka telefon, segar balik. Telefon boleh pula segar kan. Itulah dia. Antara tanda-tanda badan kita, tubuh badan kita ini disalut dosa bila buat ibadah rasa berat. Bila buat ibadah berat, baca Quran ngantuk, solat rasa penat, rasa nak berhenti-henti. Tu siapa tu kan macam, Masya Allah. Okay, walaupun saya tak tahu siapa ya. Siapa? Oh, ada masa patient masuk sama. Silakan. Subhanallah. Itu macam suami isteri ya. Okey tuan, walaupun kita dah dekat penutup tuan, Masya Allah, tapi kita nak buka sekarang. Daripada situ kita akan kupas lagi dari sudut ilmu. Kita nak buka kepada soal jawab. Betul kan? Tak. Oh, dah ada soalannya. Oh, banyak soal ya kat sini. Nampak macam banyak je tu. Okey. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustazah dengan penjelasan tadi. So di sini soalannya dari TikTok ya Ustazah. Okey, daripada namanya Mat Arif Dusukun. Alah comel. Itu kan nama sebenar saya rasa. Mak Arif bin Sukun. Okey, apakah hukum jika tidur sepanjang bulan puasa? Gitu. Okey. Baik. Nak terus jawab ya? Ada lagi dua soalan. Bagi soalan dulu. Terus habis. Boleh. Soalan TikTok yang kedua. Assalamualaikum Ustazah, dari Wani. Apakah doa terbaik kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan ini untuk saudara kita di Palestin? Okey. Untuk yang seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Membaca Al-Quran antara kuantiti dan kualiti, mana yang lebih afdal dan diterima amalannya? Membaca bertulisan ke atau membaca sambil memahami penterjemahannya? Mohon pencerahan daripada Ani juga. Okey, terima kasih. Masya Allah, tepukan pada yang bertanya. Soalan tu sangat bagus. Soalan pertama, bagaimana kalau siang hari Ramadan dia tidur sebanyak-banyaknya? Sebab katanya ada yang menyebutkan hadis, ada yang menyebutkan itu bukan daripada hadis Nabi. Jadi saya tak kupas dari sudut kedudukan pernyataan tersebut, iaitu tidur orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Situ ada pertikaian lah tuan-puan sekian, tapi saya tak nak fokus kepada itu yang menjadikan dasar. MC tak apa, sila. Ke ada soalan lagi? Tak ada. Itulah saya takut MC duduk atas tu macam nak suruh saya berhenti cepat. Silakan duduk MC. Gitu. Jangan tunjuk. Ya, betul. Jangan berani-berani sangat ya.
Okey, sebab kalau program macam tu, bila nak bagi suruh kita berhenti, MC pun berdiri kat situ kan. Saya pun susah hati. Okey, tuan-puan sekalian, tidur orang yang berpuasa itu ibadah adalah tidur yang dia tidur kerana letihnya dia buat ibadah. Contoh, dia dah baca Quran satu juzuk, rasa ngantuk, penat, dia pun tidur. Tidur yang sekejap, tidur yang nak hilangkan penat melakukan ibadah. Walaupun dia tidur, dia tetap ibadah, tetap dapat pahala. Lepas tu dia bangun balik, dia sambung balik buat ibadah. Bukannya dah baca baru setengah muka surat, Astaghfirullahalazim, dah tak nampak dah ni. Dia pun masuk ke bilik, pasang aircon, duduk dalam selimut, duduk atas katil. Ya Allah, aku kerana penat ibadah. Tak adanya tuan-puan, kalau kita tidur sebab penat ibadah, tidur atas tikar sejadah, beza tak tidur dalam bilik pasal aircon atas katil, itu memang plan nak tidur lama-lama. Itu bukan niat kerana nak sambung ibadah, bukan kerana nak hilangkan penat kerana ibadah. Memang tujuannya memang nak tidur. Tapi pernah tak kita contoh hujung minggu, lepas tu kita ada masa baca Quran ngantuk sangat, kita baring terus je atas sejadahan. Kita baring tempat tu. InsyaAllah tidur yang begitu tetap dapat pahala ibadah. Tidur kerana penat beribadah, tidur dengan niat untuk hilangkan rasa penat, rasa mengantuk, supaya kita boleh sambung lagi bacaan Al-Quran tu. InsyaAllah tidur sebegini dikira sebagai sebahagian ibadah. Masya Allah. Sebab inilah alasan-alasan sebenarnya orang yang mengurangkan pahala daripada kuantiti ibadah, kerana dia buat alasan tu lah. Tak apa, kita tidur je, nanti biar kejut 7.22 sebab berbuka 7.23. Supaya tak nak rasa lapar dan dahaga. Dan paling bahaya hari ini, perasan atau tidak, kita nak hilang lupa rasa lapar, kita divert, kita alihkan perhatian kita kepada sama ada tengok drama, movie, layan TV ataupun tengok phone. Perasan atau tidak, budak-budak kalau main game dah leka, dia tak rasa lapar. Ajak makan pun tak nak kalau yang ketagih, addiction. Sama juga, kadang-kadang tu kita dah membiasakan anak kita, duduklah depan TV, nanti dekat puasa Umi panggil, Mama panggil. Memang budak tu tak rasa lapar. Tapi cuba baca Quran tu rasa lapar, betul tak? Bila baca Quran je rasa lapar, rasa dahaga. Sebab memang ibadah itu bersifat apa? Penat. Kenapa penat? Kita sedang berlawan dan bertumbuk dengan hawa nafsu kita. Ibarat kalau hawa nafsu di depan, kita tumbuk-tumbuk, memang penat. Tetapi hawa nafsu ni dia ada situ keadaan, bila dia dah mula lemah, masa tu kita tak ngantuk lagi dah baca Quran. Kita tak rasa penat dah dengan zikir. Mula-mula baca Quran, kita rasa ngantuk. Kita rasa macam penat, lepas tu kita lawan. Bukannya kita selalu mengalah dengan hawa nafsu. Ngantuk je tidur, ngantuknya tidur. Kita tak pernah menang hawa nafsu kita. Tapi bila kita berlawan, kita lawan ngantuk, kita pergi basuh muka, kita bangun juga. Kadang-kadang saya nak habiskan target satu juzuk tu pun sambil berjalan. Padahal kat rumah. Sambil berdiri. So, dia kata dah kenapa? Duduk ngantuk. Tapi bila sampai satu level, dia dah tak ngantuk dah. Kita jadi macam, nak sambung lagi lah, nak sambung lagi lah. Subhanallah. Sebab apa? Kita dah mula rasa kemanisan membaca Al-Quran. Nak capai rasa manis tu, barulah kita boleh rasa, boleh melawan tanpa letih hawa nafsu kita. Sekarang kita tengok dalam tempat kerja kita ni, tuan-puan boleh nampak, ada staf lama dengan staf baru, minta maaf lah, ataupun staf orang-orang veteran dengan orang-orang muda. Kalau kita fikir logik, kadang orang muda patut tenaga lebih banyak berbanding orang lebih berusia. Tetapi kita boleh dapati ramai orang berusia bekerja kerana dia mencintai kerjanya. Dia rasa manis bekerja, tenaga dia lebih berganda daripada orang muda. Orang muda kerja penat, tak larat, mulut banyak mengungut, tak sabar aku nak pencen. Baru kerja setahun, dah tak sabar nak pencen. Contohlah, banyak pula masa untuk konflik. Saya bukan sebut orang muda semuanya begitu. Tapi staf kami dalam 100 lebih memang cabaran. Memang beza, generasi itu berbeza. Sebab generasi yang lebih muda, cabarannya adalah bila membesar, lahir, sudah ada gadget. Gadget tu memang dia membuatkan kita semua minat cepat, kita skor pun cepat, isu cepat. Dia menjadi ujian bagi generasi muda. Anak saya sekalipun, generasi muda seperti anak-anak kita, apa yang berlaku? Semua benda nak cepat. Dia jadi cepat boring. Dia jadi cepat nak berpindah daripada buat ini. Bila baca Quran lama-lama dia cepat boring. Lepas tu dia kena tengok phone sekejap, baca Quran balik, lepas tu nak tu. Tak boleh buat sesuatu yang sama dalam tempoh yang lama. Subhanallah, itu ujian bukan orang muda saja, kita juga.
Tapi bila kita mencintai sesuatu, suka masak. Orang yang tak suka masak, setengah jam tu rasa macam dah seksa sangat lah. Itu pun masak ala kadar. Tapi orang suka masak, duduk sejam, 2 jam pun dia tak rasa penat. Betul atau tidak? Sebab apabila kita mula mencintai sesuatu amalan. Sama dengan Al-Quran, sama dengan solat tarawih yang saya sebut tadi. Bila kita belajar dan cuba solat tarawih 20 rakaat, itu jumhur ulama' ya, 20 rakaat itulah solat tarawih. Tapi ada perbezaan tentang ada yang 36 rakaat, ada yang 8 rakaat sekian-sekian. Tapi pendapat paling kuat ada 20 rakaat. Cuba sekali-sekali buat. Anda akan rasa kemanisan bila sampai 10 rakaat, 12 rakaat, kita dah mula rasa tak penat. Kita mula rasa layan solat. Kita rasa subhanallah, kita boleh banyak baca Al-Quran berulang-ulang dalam setiap kali solat. Tapi sorry tadi saya tertinggal. Saya sebut ada 3 kan. Pertama saya sebut istighfar. Ini paling lekeh. Kalau kita malas sangat ibadah bulan Ramadan, perbanyakkan istighfar. Sebab tujuan Ramadan untuk supaya kita diampunkan segala dosa. Yang kedua, kalau kita masih lagi berat nak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita ulanglah bacaan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mana-mana surah yang kita hafal, ulang Al-Fatihah, ulang 3 kul, ulang ayat kursi. Surah mana yang kita hafal, kita ulang. Sambil kita rawat passion, sambil kita jalan-jalan, ulang ayatul kursi. Tuan-puan sekalian, ayat kursi kita tahulah fadilat dia sangat banyak. Kelebihan yang Allah ceritakan, yang Nabi ceritakan begitu besar. Surah Al-Fatihah itu cahaya. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah adalah cahaya. Itu ada hadis yang sahih. Satu hari Nabi berada bersama Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, telah terbuka pintu langit yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Dan telah pun turun seorang malaikat yang tidak pernah turun lagi di bumi. Lalu malaikat ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada mana-mana Nabi. 2 cahaya itu, yang pertama suratul Fatihah, dan cahaya yang kedua iaitu 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab di hadapan saya ni orang yang sibuk. Saya bagi tahu, kalau kurang-kurang pun kita rasa berat, tak ada masa, penat, ataupun kita masih ada masalah malas nak baca Quran, setiap hari baca surah Al-Fatihah sebanyaknya, baca juga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan saya baca hadis yang lain, mungkin ini yang terakhirlah bagi tips kita yang kurang sangat masa dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya sepanjang bulan Ramadan ni, habiskan surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surah ni di hari kiamat kelak, hadis yang sahih, di hari kiamat kelak 2 surah ini akan datang di mahsyar kelak, ibarat seperti awan, 2 awan yang akan memayungi pembacanya, ataupun 2 sekawan burung yang akan berada di atasnya, melindunginya, menaunginya, 2 surah itu ketika dia di mahsyar. Surah apa? Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini bagi orang yang betul-betul sibuk, bukan buat-buat sibuk. Sekurang-kurangnya saya takut bila sebut begini, dia terus baca 2 ni je, kira dah settle lah tu bulan Ramadan. Yang terbaik khatam Al-Quran. Jadi kita jawab soalan yang seterusnya tadi, Ustazah, mana lebih baik? Membaca Al-Quran dari sudut kualiti ataupun kuantiti? Baca Al-Quran sebanyaknya ataupun baca Al-Quran dengan tadabbur? Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok Imam Bukhari, dia khatam Al-Quran setiap bulan, sepanjang bulan Ramadan, 1 hari sekali khatam. Itu Imam Bukhari, 1 hari 1 khatam. Habis 30 juzuk 1 hari. Kalau Imam Syafi'i, 1 hari 2 kali khatam. Kalau cerita lagi ulama-ulama yang lain, ada yang lebih banyak daripada itu. Bahkan sebagian ulama, dia menghentikan, kalau kuliah hadis, dia tak baca hadis bulan Ramadan, semua dia menukarkan kepada Al-Quran. Maksudnya, yang paling afdal di bulan Ramadan adalah selepas puasa yang kita buat dan dah rasa ringan bagi kita, kedua adalah Al-Quran. Disebut di dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar juga disebut berkaitan dengan diturunkan Al-Quran. Dan kalau kita faham tentang Al-Quran, Al-Quran ini bila turun kepada, diberikan tanggungjawab kepada seorang malaikat untuk menurunkan Al-Quran, malaikat itu adalah ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril yang turunkan Al-Quran. Al-Quran bila diberikan kepada seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad, Nabi itu diangkat menjadi sebaik-baik Nabi.
Al-Quran itu bila turun pada satu bulan, maka bulan itu menjadi sebaik-baik bulan, iaitu bulan Ramadan. Al-Quran itu turun pada satu malam, malam itu dijadikan sebaik-baik malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu turun kepada seseorang manusia, pada hatinya dia jadi sebaik-baik manusia. Itu hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling terbaik iman di kalangan kamu, yang paling baik di kalangan kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita suntuk sangat masa di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya habiskan Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Yang kedua, ulang saja mana-mana ayat yang kita hafal. Ulang 3 kul. Tuan-puan sekalian, 3 kul ini Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca Qul Wallah, Qul A'udzu bil Falaq dan Qul A'udzu bin Nas 3 kali pada waktu pagi dan membacanya 3 kali pada waktu petang. Pagi ni dia bermula daripada subuh sampai sebelum zuhur, tu pagilah semua. Kalau petang pula bermula lepas asar sampai ke malam sebelum tidur, maka Allah akan memberikan kepadanya kecukupan daripada segala sesuatu dan juga perlindungan daripada segala sesuatu. Itu sekurang-kurangnya, selemah-lemah iman, macam itulah. Jadi di bulan Ramadan sebenarnya kita dituntut kedua-duanya. Sekiranya mampu untuk buat kedua-duanya, baca Al-Quran sebanyaknya dan waktu yang sama tadabbur, itu yang terbaik. Sekiranya kita terpaksa memilih antara dua, maka pilihlah untuk membaca Al-Quran sebanyaknya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para salafus salih. Mereka cuba membaca Al-Quran sebanyak mungkin untuk target khatam sebanyak mungkin. Dan kita biasanya khatam sekali je kita target, betul atau tidak? Saya nak tuan-puan sekalian tanam lagi semangat. Walaupun dah masuk 8 Ramadan, walaupun masih 1 juzuk, juzuk pertama tak habis lagi, terus tanam nekat. Jangan pilih lega hari ni dengan camat ustazah, kalau abang Quran Ali Imran saya dah settle dah. Jangan. Terus tanam nekat walaupun tinggal 5 hari lagi nak habis Ramadan. Terus tanam nekat, ya Allah kalau boleh nak khatam. Jangan berputus asa selagi mana waktu Ramadan belum berakhir. Sebab apa tuan-puan sekalian saya sebut begitu? Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan namun terhalang, dia tetap diberikan pahala penuh seperti mana dia melakukan, umpama dia buat. Kita niat nak baca Al-Quran di bulan Ramadan 30 juzuk dan kita usaha, kita cuba selit-selit, tapi akhirnya Ramadan nanti habis, kita hanya mampu 20 juzuk. Tetapi sebab kita niat, nekat dan Allah nampak ikhtiar kita, insya-Allah kita tetap dicatat pahala umpama membaca Al-Quran 30 juzuk. Jangan bila masuk 20 Ramadan, tak dah harapan dah ni, baru 10 juzuk. Nampak tak? Padahalnya kalau kita nekat, saya pernah je, saya tengok Ramadan bila, tinggal lagi 10 juzuk, lagi 2 hari Ramadan, tiba-tiba dapatlah pula, dapat 2 hari habis 10 juzuk. Saya rasa macam, kalaulah bulan lain buat yang sama, sebenarnya boleh khatam. Tapi kita kadang nak dapat khatam 1 tahun 30 juzuk pun kita tak dapat khatam, betul atau tidak? Tapi bila kita kejar target tu, kita akan nekat sungguh-sungguh, Allah akan bantu mempermudahkan. Jadi pasang balik niat, nekat sungguh-sungguh, untuk Ramadan kali ini kita mesti khatam 1 kali. Dan ada orang yang risau, ustazah macam mana, saya ni tak lancar sangat baca Quran, saya ni merangkak-rangkak, saya takut salah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak, berbata-bata, mengeja-ngeja lah baca tu, orang lain dah ada muka surat, dia baru 2 ayat. Subhanallah, orang macam ni orang tak nak tadarus ni, sebab dia jadi lambat. Kumpulan lain dah masuk kerja dah, kumpulan lain tak habis lagi sebab duk tunggu dia ni. Boleh jadi yang besar pahala kita dapat pahala sabar dengan dia. Ada orang nampak je dia tak nak masuk grup dengan dia, tapi ada orang tetap jugalah kesian dia. Jadi kita dapat pahala, mungkin boleh jadi pahala sabar, bersangka baik dan sabar dengan dia tu lebih besar pada pahala kita baca Quran. Sebab Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar ini tidak ada batas. Masa kita dah lebih banyak sangat dah ni. Jadi subhanallah, Nabi sebut siapa yang membaca Quran berbata-bata baginya 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, 2 pahala dia bersusah payah baca Quran. Dan bagi orang yang lancar baca Al-Quran, Nabi kata kedudukannya bersama dengan para malaikat. Subhanallah. Jadi lagi tinggilah kedudukan orang yang lancar ya. Bukan kita kata seronoklah kalau tak lancar 2 pahala. Tak, bagi yang lancar kedudukannya bersama para malaikat. Itu pun juga hadis yang sahih. Jangan risau tersalah, sebab tak ada catatan dosa bagi orang tersalah.
Yang sengaja salah tu je berdosa. Yang baca, kita tersalah, kita terlupa, maka ia diampunkan Allah. Maka baca saja Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, dah jawab 2 soalan, 3 soalan. Soalan kedua dan ketiga tu dia lebih kurang pasal Al-Quran Yang kedua tu pasal doa untuk Palestin. Oh, doa untuk Palestin. Sebenarnya masih sama juga jawapannya, iaitu doa apa kita panggil tu, doa kunut nazilah. Itulah yang terbaik. Kita boleh teruskan lagi sampai sekarang. Kita tahu mereka masih lagi masih lagi diserang, dan kita tahu ada kanak-kanak yang berpuasa dah berbulan-bulan, dan mereka bukan berpuasa macam kita kerana bukan tak ada makanan. Kita berlambat makanan, yang sahur, yang buka semalam pun ada lagi dalam peti ais. Maksudnya kita bukan berpuasa kerana tidak ada makanan. Mereka dah puasa sepanjang tahun kerana tidak ada makanan. Kita meninggalkan makan minum dalam keadaan kita ada bayangan, kita dah tahu kita nak makan apa. Tapi mereka berpuasa tanpa ada apa-apa harapan untuk makan apa. Jadi subhanallah, tuan-puan sekalian, cubalah didik hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Cuba sedekah sebanyak mungkin kepada mana-mana pihak yang kita yakini, dan memberikan makan dan minum juga kepada asnaf fakir miskin di Malaysia ni. Jadi saya terus jawablah, saya terus buat pengumuman sikit. Di luar sana kita ada booth, yang mana di sana ada tabung. Yang mana tabung tersebut kita akan sampaikan sekarang. NGO kami, NGO Sabah Amal Care ni, tuan-puan sekalian, kita beri makan fokus kepada Sabah dan Sarawak. Sana ada wakil NGO kita yang ada kampung di Sabah tu, mereka makan sekali sehari saja. Itu pun diorang makan, kalau bukan bulan Ramadan ya, mereka makan daripada sisa buangan di tong sampah. Masih ada. Ada bukti secara WhatsApp pada saya, ada gambar-gambar keadaan kedaifan kampung-kampung tertentu di pedalaman Sabah Sarawak, yang mereka ni umat Islam yang taat, yang buat ibadat, yang berpuasa sebulan. Jadi tuan-puan sekalian, kami sangat mengalu-alukan, bahkan saya boleh sebut merayu. Kalau hari ini kan, encik suami saya ni, berapa jumlah infak bagi, jumlah tu lah hantar terus kepada ustaz pondok yang menguruskan makan kepada asnaf. Buat masa ni kami hanya mampu beri 200 pek sehari, RM10 makan dan juga minum. Kalaulah 200 pek sehari, kita perlukan 2,000 sehari. 2,000 sehari sebulan dah 60,000. Jadi kita bagi mana jumlah orang infak, terus hantar, tanpa kita mengambil sikit pun bahagian daripada infak tuan-puan. Dan insya-Allah hari ini kita membahagiakan mereka. Kalau sebelum ini hari-hari bukan bulan Ramadan, mereka makan daripada tong sampah. Mereka makan sehari sekali, kadang sebuku kongsi satu keluarga. Kita gembirakanlah mereka bulan Ramadan. Memang orang miskin ni dia tunggu bulan Ramadan. Dia tahu inilah bulannya mereka boleh makan makanan yang sedap sikit, makanan yang elok sikit. Jadi hari ini mereka digembirakan, kita gembirakan mereka, mereka akan gembirakan kembali kita. Sebab di luar sana juga ada jualan, kita buka busuk, itu juga usaha ikhtiar kita, hasil jualan kita, kita berikan juga kepada mereka yang memerlukan. Jadi habiskanlah barang-barang kat luar tu ya. Sebab orang kata kalau kerja di hospital swasta ni kaya-kaya, betul ke? Amin ya rabbal alamin. Itu doa ya, moga dimurahkan rezeki yang barakah melimpah ruah seperti air sungai yang mengalir, seperti air zam-zam yang tidak pernah putus. Semoga Allah kurniakan kita semua pengampunannya, seperti mana yang Allah janjikan, diampunkan segala dosa yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah kumpulkan kita sekeluarga di syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Semoga Allah berikan kepada kita satu Ramadan yang terbaik, yang mana Ramadan yang membawa segala dosa-dosa kita, diampunkan segala dosa besar dan dosa kecil, dosa yang sengaja dan tak sengaja, dosa yang kita ingat dan yang kita lupa, dosa yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat ya Allah, dan kepada manusia kami menjadi bermanfaat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah daripada Ramadan ini ketaatan dan kecintaan kepada-Mu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Kami memperbanyakkan ibadah pada siangnya dengan puasa, zikir dan Al-Qurannya, dan memperbanyakkan ibadah pada malamnya dengan pelbagai solat ya Allah, terutamanya solat tarawih ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk tidak meninggalkan tarawih walaupun satu malam ya Allah. Untuk kami istiqamah malam ini dan sampai malam terakhir, kami tidak akan tinggalkan lagi tarawih ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kami ya Allah.
Apabila kamu meminta, mintalah syurga Firdaus ya Allah. Walaupun kami rasa kami tidak layak ya Allah, namun kepadamu lah kami meminta. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga Firdaus-Mu ya Allah. Kurniakanlah buat ibu bapa kami, suami, isteri kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, seluruh keluarga besar kami, dan kepada sahabat-sahabat kami ya Allah, syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf ya Allah, dan Engkau sangat suka memberikan kemaafan. Maka maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat 2000 lebih yang melihat. Masya-Allah. Semoga bermanfaat. Atas penjelasan yang mantap tadi.